dekat sangat dengan Nabi. Hati kita sedekat sangat dengan Nabi. Sebab itu kita jangan bertelaga lah di sudut lambang logo capal kat kopiah ke, logo capal dekat topi ke, logo capal. Itu bukan simbol-simbol yang menyebabkan kita menyembah ataupun itu kita taksub kepada simbol tu. Sebenarnya simbol tu, mungkin dengan simbol tu yang akan mendekatkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak letak nama Muhammad contohnya, kita rasa macam nak masuk dalam tandas pun kita rasa Allah, nama Muhammad ni kan mulia kan, nama Muhammad ni mulia, jadi kita tak nak masuk dalam tandas. Jadi macam mana? Sebab itu orang-orang dulu kalau kita perasan ulama-ulama dulu, kenapa lambang Islam ni dia bulan sabit? Lambang Islam ni bulan sabit. Okey. Dia ada satu kaedah dipanggil jumlah huruf dalam jumlah bilangan dalam huruf. Alif ni 1, okey, lam ni 30, kemudian ha ini H5, H5, okey. Kalau kita bincang Bismillahirrahmanirrahim tu, dihimpunkan, dikira-kira semua 7, 8, 6. Itu kadang-kadang mamak kadang-kadang tulis 7, 8, 6. Bismillah lah. Kalau kita nak masuk dalam tandas, Bismillah tak boleh masuk dalam tandas. Kan ada nama Allah. Jadi dia bawa masuk 7, 8, 6. 7, 8, 6 bawa masuk tandas tak ada masalah. Itu kadang-kadang baju 7, 8, 6. Kat kopiah pun ada 7, 8, 6 kan. 7, 8, 6 tu adalah bilangan. Dia setiap huruf ni ada bilangan dia. Ada bilangan dia. Ya, jadi Allah, alif, lam, lam, ha. Alif 1, lam 30, lam lagi 30, ha 5. Jadi semua jumlah dia adalah 66. Jadi dicari mana ayat Al-Quran benda yang jumlahnya 66 juga. Yang sama dengan kalimah Allah. Kalimah Allah. Okey. Sebab itu datangnya hilal. Ha simpul, lam alif lam, hilal. Itu bulan sabit. Kalau qamar, qaf, mim, ra, dia tak sama dah. Qaf ada bilangan lain, mim ada bilangan lain, ra bilangan lain. Dia tak akan dapat yang 66 sama dengan kalimah Allah tu. Jadi alif 1, nampak Kalau kita pusing balik, ha, lam, alif, lam. Jadi ada alif, ada lam, ada ha. Nampak? Hilal kan? Hilal tu bulan sabit. Sebab tu simbol Islam semua bulan sabit. Sebab dari sudut jumlahnya 1, 30, 35. Kalau hilal 5, 30, 1, 30. Jadi semua 66, ni pun 66. Allah, alif, lam, ham, ha. Hilal, ha, lam, alif, lam. Sebab itu dia letak simbol hilal iaitu bulan sabit di atas kubah masjid, di atas kubah masjid tu lambang kalimah Allah, simbol kepada kalimah Allah, bukan simbol pada Allah, simbol kalimah Allah. Kita faham tentang tu. Jadi kita kadang logo capal dan seumpamanya kan, sama je kita solat. Kalau kita nak pertikaian tentang tu lah, saya bukan nak ajak semua bergaduh tentang tu. Kita nak biar mencerahkan, kita biar merungkaikan semua. Kalau kita sembah yang tu salah, memang salah lah, sembah logo capal tu salah. Okay. Kita memuliakan logo capal tu macam kita letak dekat kedai. Kalau letak kat kedai nanti laris semua orang, tu salah. Itu kita yang boleh memberi mudarat dan manfaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi pada saya sama je simbol dalam ataupun di sejadah kita ketika solat ada gambar Kaabah. Adakah kita menyembah kepada lambang Kaabah yang ada di sejadah? Ni di sejadah. Adakah tak sah solat kita kalau kita guna sejadah yang tak ada gambar Kaabah? Tak, kan dia mendatangkan kehusyukan kita sedang mensolat ke arah yang sama ini, iaitu arah Kaabah di Masjidil Haram. Tapi hati kita dengan Allah. Yang Kaabah pula diletakkan bukan dekat kaki, bukan dekat bahagian lutut, betul-betul dekat bahagian dahi kita kan. Bahagian dahi kita. Sebab apa? Sebab kita ni bila solat, mata kita ada titik fokus, ada titik tumpu. Jadi kita akan pandang ke arah Kaabah tu. Kita akan khusyuk, tak fikir benda lain. Kemudian kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya lambang
logo capan dan seumpamanya tu sebenarnya logo bulan sabit ke apa dan umpamanya tu dia adalah satu simbol ataupun lambang yang mengingatkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak letak gambar apa pun tak apa. Yang membawa kepada kecintaan kita pada baginda. Sebab itu saya masukkan gambar-gambar khazanah Nabi SAW yang masih tersimpan di Museum Tok Kapi Istanbul Turki dalam buku ni. Mudah-mudahan ada yang melihat baju Nabi SAW mampu mengalirkan air mata rindu kepada baginda walaupun tak pernah berjumpa. Itu semua tujuan saya. Jadi buku biografi yang kita akan bincang ni, kita akan bermula daripada bab yang pertama lah. Bab pertama, bab keturunan Nabi SAW. Sampai nanti insyaAllah, kalau Allah izinkan sampai kita khatamkan buku ni insyaAllah. Kita khatamkan buku ni. Okay, jom. Kita masuk pada bab yang pertama, saya sharekan. Okay. Boleh nampak semua saya besarkan sikit lah. Okay. Ini bicara tentang keturunan Nabi SAW. Okay. Pertama sekali, Allahumma salli azmat, nama Nabi ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dalam kurungan Syaibatul Hamdi bin Hashim, dalam kurungan Amru bin Abdul Manaf, dalam kurungan Al-Mughirah bin Qusay, dalam kurungan Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhir bin Malik bin An-Nadar, dalam kurungan Qais bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah, dalam kurungan Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, bin Adnan. Okay, itu nama nasab keturunan Nabi SAW sampai Adnan. Nanti kita bincang perbahasan tentang Adnan ini, adakah bersambung dengan nasabnya dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Allahumma anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jom. Cuma ada beberapa perkara yang patut kita tahu. Perkara yang patut kita tahu. Okey. Saya matikan yang ni dulu. Saya nak highlightkan yang satu lagi, insya-Allah. Ini buku yang saya buat, mudah-mudahan memberi manfaat lah. Okey. Saya stopkan yang ni dulu. Okey, saya pergi yang seterusnya lah. Okey, ni. Okey, ni buku yang saya buat. Terjemahan daripada kitab Al-Barzanji. Kan kita selalu baca Barzanji kan. Rupanya baca Barzanji tu baca kitab sirah. Baca kitab sirah. Lepas tu kita baca penulisan daripada Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji ni dia ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia bukan Syiah sebagai tanggapan orang lain kata dia Syiah. Yang kedua tak, dia adalah mazhab Syafi'i. Dah pernah menjadi qadi yang bermazhab Syafi'i di Madinah. Pernah menjadi qadi yang bermazhab Syafi'i di Madinah. Tu ada salah sila dia lah. Kalau nak tengok di awal perbincangan memang saya bawakan tentang sejarah siapa dia Al-Barzanji, biografi pengarang kitab dan kitab Al-Barzanji. Nama dia adalah Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji. Ibni Abdul Rasul bin Abdul Sayyid bin Rasul Al-Qalandri bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nampak? Dia adalah nasab keturunannya bersambung dengan Sayyidina Ali. Okay. Beliau dilahirkan di Madinah. Dah pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi di Madinah 1690, meninggal dunia 1766. Beliau merupakan seorang imam, guru besar di Masjid Nabawi, antara tokoh pembawa Islam pada abad ke-12. Ini tak apa. Ini yang kita bincang jadi beliau juga menguasai pelbagai ilmu seperti tajwid Al-Quran, ilmu loghah, ilmu bahasa, fiqh, usul fiqh, faraid, sirah, hadis, tafsir dan sebagainya. Okey. Itu sebut tentang tu, insyaAllah. Ini salah sila dia. Kan kita baca rawi pertama, abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Tu. Apa maksud dia? Saya mulai penulisan kitab maulid ini dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi darjatnya.
kan. Kan dia lihat. Lepas tu, tadi uli imla bismizatil aliyah mustadirran fa'idhal barakatu ala ma'ana lahu wa awla. Ini terjemahan dia. Tapi saya buat dalam konsep buku sirah, mukaddimah, kemudian rawi kedua kita masuk salasilah Nabi SAW. Bila saya buat kajian tentang nama-nama Nabi SAW ni, okay, nama Muhammad ni adalah nama yang sangat istimewa. Nama Muhammad adalah nama yang sangat istimewa. Apa maksud Muhammad? Muhammad ni maksudnya banyak terpuji sebab ada tasydid di atas huruf mim. Muhammadun. Muhammadun. Kadang-kadang kita bila marhaban kan, sallallahu ala Muhammad, salah dia kena terus berhenti, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh sallallahu ala Muhammad, dia tak, Muhammad. Maksudnya ada tasydid atas mim yang maksudnya banyak terpuji. Kalau baru-baru ni waktu perang Israel dengan Gaza dan terhamas, ada satu peluru berpandu yang dinamakan dengan Ayyash. Bila tersebar nama peluru Ayyash tu, orang ramai dengan kita dapat anak, dapat cucu letak nama Ayyash. Muhammad Ayyash, Ahmad Ayyash, anak Shu'aib, Raja Lawak tu dengan almarhumah Siti Sarah kan. Kan anaknya dinamakan sebagai apa nama dia panggil Ayyash, Ayyash. Dia nama depan dia Afnan Ayyash ke tak silap. Ayyash nampak ada tasydid atas ya. Ayyash kalau Aish, Asya, Ya'ishu, Aish ni kehidupan. Jadi Ayyash ni yang sentiasa hidup, yang sentiasa hidup. Dia diambil nama seorang syahid dalam peperangan. Nama dia Yahya Ayyash. Yahya Ayyash. Jadi peluru tu dinamakan sebagai nama seorang panglima tentera namanya Yahya Ayyash. Jadi diabadikan dalam peluru berpandu Ayyash tu Ayyash. Jadi Muhammad ada tasydid atas mim, Muhammad. Dia asal kalimahnya hamdu, ha mim dal. Hamdu ni puji, pujian. Okay. Jadi Muhammad bermaksud yang banyak terpuji. Ataupun boleh maknakan yang sentiasa dipuji. Sampailah hari kiamat akan sentiasa dipuji oleh manusia. Sebab itu bila dibentangkan tentang kebaikan umat-umat ni, semua para nabi kata, adakah aku umat kepada umat akhir zaman ni? Adakah aku nabi ni kepada umat akhir zaman ni? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak, telah disediakan nabi untuk umat akhir zaman. Sebab dibentangkan antara kebaikan umat akhir zaman ni, kalau dia berdosa Allah tangguhkan azabnya. Kemudian kalau dia bertaubat, di mana-mana saja Allah akan terima taubatnya. Kemudian Allah nyatakan tentang dialah umat yang pertama masuk ke syurga, tidak masuk umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi ini akan masuk syurga. Jadi semua para Nabi dia kata, adakah kami Nabi kepada umat ni? Kata Allah, tak. Aku telah sediakan seorang Nabi kepada umat ni, namanya Muhammad. Nabi-Nabi lain dia cemburu. Sebab nama Nabi Muhammad saja yang disebut sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi-Nabi, contohnya Nabi Musa AS, tak disebut sampai hari kiamat. Kemudian hanya beberapa sebilangan besar daripada Bani Israel tidak beriman dan tidak memuji Nabi Musa. Hanya sebahagian, qalilan ma tashkurun, sedikit saja yang beriman kepada Nabi Musa AS. Sebab itu dia cemburu. Kita ni, nama Nabi SAW, Muhammad, akan disebut oleh orang manusia sampai hari kiamat. Sebab itulah nama Muhammad tu adalah nama yang sangat istimewa. Kalau kita nak letak nama apa-apa pun letaklah. Tapi kalau boleh dia awal tu letaklah nama Muhammad. Itu yang terbaik. Letaklah nama Muhammad. Muhammad apa, Muhammad apa, Muhammad apa. Lepas tu kalau dah letak nama anak kita Muhammad, jangan panggil Mat, sekejap Mat. Panggil Mat je tu Panggillah dengan penuh, Muhammad, sini Muhammad, anak ibu Muhammad. Panggil nama penuh Muhammad. Sini Muhammad, jangan panggil mat-mat je kan. Kan kadang-kadang nama ada makna penuh. Nama dia Muhammad Aiman.
Ada orang suka nama Aiman kan. Aiman ni maksudnya sumpah. Muhammad sumpah. Sumpah yang terpuji kan. Kan Aiman, okay. Tapi panggilannya lain. Panggilannya apa? Boy. Panggilannya apa? Jangan. Baik kita letak nama Muhammad. Okay. Muhammad bermaksud banyak terpuji dan sentiasa dipuji serta pujian itu sehingga hari kiamat. Okay. Istimewa nama ini ialah ia belum pernah digunakan oleh mana-mana manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak manusia pertama Adam alaihissalam. Sampailah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada manusia yang pernah menggunakan nama Muhammad sebelum ini. Rupanya nama Muhammad ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untuk insan yang paling agung, penghulu manusia, penghulu bagi segala nabi, penutup bagi segala nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Muhammad ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya pernah syahadakan orang, saya bukan Islamkan, kalau Islamkan ya Allah besarnya pahalanya. Syurga Allah bagi kalau kita dapat Islamkan orang. Kita dakwah daripada awal sampai dia masuk Islam, insya-Allah. Satu persatu ganjaran besar. Saya syahadakan orang pernah. Okay. Bila biasanya muallaf ni, bila dia masuk Islam, dia bersyahadah, dia nak cari nama Islam, biasanya dia akan ambil nama orang yang mengislamkan dia ataupun orang yang mensyahadahkan dia. Jadi bila saya syahadahkan tu dia kata, Ustaz, izinkan saya pakai nama Ustaz boleh tak? Sebab kawan-kawan saya pun semua macam tu. Kalau siapa yang Islamkan dia, dia akan ambil nama Ustaz yang Islamkan dia tu. Barulah letak nama dia. Contohnya nama dia Chan. Chan panjang lah. Tapi biasanya dia ambil yang awal tu sebab itu nama keturunan dia. Dia takkan buang nama keturunan Chan ke, Lee ke, Ong ke, dia depan tu memang dia takkan buang walaupun dia masuk Islam kan. Jadi dia kata, Ustaz boleh tak saya nak letak nama Rusdi Chan bin Abdullah kan. Saya cakap, ya Allah, nama saya biasa je, nama saya tak ada istimewa sangat walaupun maknanya bagus, tapi saya cadangkan ambillah nama Muhammad. Ambil nama Muhammad sebab Muhammad ni nama yang sangat istimewa. Nama yang Allah telah sediakan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sejak sebelum Adam diciptakan lagi deh. Sebab itu tak ada nama yang tak ada orang menggunakan nama Muhammad selain daripada Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad SAW. Letaklah cakap Muhammad Chan bin Abdullah. Akhirnya dia kata, okeylah Ustaz, saya suka nama tu. Saya register esok. Nama saya Muhammad Chan bin Abdullah. Tapi bukan yang restoran Muhammad Chan Abdullah tu tak, dia kebetulan nama sama je. Jadi saya bagi nama Muhammad Chan bin Abdullah bin Abdullah. Okey. Jadi nama Muhammad ni sangat istimewa. Tak ada manusia yang pernah menggunakan nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nama yang disediakan untuk insan teristimewa, Nabi dan kekasihnya. Kemudian bin Abdullah. Bin Abdullah bermaksud hamba Allah yang menjadi bukti keimanan ayah Nabi SAW kepada Allah. Ada orang dia jumpa hadis Nabi SAW bila ada seorang sahabat ni, dia Allahumma salli alaihi ayah dia meninggal dalam keadaan tak beriman. Jadi dia kata dia sedih, dia down, dia kecewa, ayah dia meninggal dalam keadaan tak Islam, tidak beriman pada Allah SWT. Jadi dia murung dia ni. Lalu Nabi pujuk dia. Okay. Lalu Nabi pujuk dia. Nabi pujuk dia dengan apa? Nabi pujuk dia dengan Allahumma salli alaihi. Nabi sebut hadis, inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya ayah engkau dan ayah aku dalam neraka. Okay. Sesungguhnya ayah engkau dan ayah aku dalam neraka. Jadi bila dia dengar, oh ayah Nabi pun masuk dalam neraka, jadi dia taklah down sangat. Okay. Para ulama bincang. Para ulama bincang. Adakah ayah Nabi yang Abdullah dimaksudkan? Okay. 3 pendapat para ulama. Yang pertama, Abi yang dimaksudkan kat sini adalah memang ayah Nabi SAW, Abdullah, tapi bukan nak cakap ayah Nabi ni masuk dalam neraka. Dia sekadar nak menghiburkan hati sahabat yang baru kehilangan
ayah yang disayang tapi tak beriman pada Allah. Jadi Nabi nak pujuk dia. Satu. Yang kedua, para ulama kata abi yang dimasukkan adalah Abu Talib. Yang tak beriman tu. Sebab Abu Talib yang dipanggil abi daripada kecil. Sebab dia tak jumpa abi dia kan. Abi dia meninggal 2 bulan di dalam kandungan ibunya, lahir abi dia dah tak ada dah. Jadi yang memeliharanya daripada kecil itulah dipanggil abi. Iaitu pakciknya Abu Talib. Abu Talib. Betul yang dimaksudkan oleh para ulama, abi kat situ adalah Abu Talib. Okay. Yang ketiga, bahasa Arab ni bila sebut perkataan abu, dia kalau kita rujuk dalam Quran, abaihim, abauhum, itu maksudnya nenek moyang mereka. Aba ni maksudnya nenek moyang mereka. Jadi maksud inna abi finnar tu sesungguhnya bapa aku dalam neraka tu maksudnya nenek moyang aku yang tak beriman tu. Itu maksud Nabi SAW. Nabi nak jaga hati sahabat ni je, jangan sedih. Nabi sebut sesungguhnya abi bapaku tu iaitu Abu Talib juga meninggal dalam keadaan tak beriman. Yang kedua, Nabi maksudkan abi tu adalah nenek moyang aku yang atas yang tak beriman pada Allah tu yang masuk dalam neraka. Sebut tentang tu Okey, insya-Allah kita sebut. Nak dapatkan buku ni boleh saya tengok ada lagi tak dalam stok saya buku ni. Boleh PM saya lah. Okey. Nombor telefon saya dah ada kan? Kalau tak apa minta pada Puan Ros nanti nombor telefon saya insya-Allah. Berapa okay. Ustaz? Macam mana? Berapa kawan? Buku tu? RM38 edisi jimat. Yang edisi yang kulit keras tu dah tak ada dah habis. Dah stop production. Fokus kepada edisi jimat. RM38. Sama je kualiti dia. Konten dia sama, isi kandungan sama, gambar sama, cuma penggunaan kertas je lah. Kualiti kertas je lah yang kalau tu dia glossy, dia kilat sikit. Yang ni dia tak kilat lah, macam tu je lah. InsyaAllah. Boleh dapatkan buku tu pada saya pun boleh. Kalau nak beli kat Shopee pun, memang Shopee lah. Shopee ada kan? Boleh insyaAllah, mana-mana yang paling mudah. Kalau dengan saya Ustaz, dekat Shopee ada saya bagikan link di grup masing-masing. Diorang boleh rujuk lah. InsyaAllah kalau nak beli. Kalau nak beli dengan saya, dia istimewa sikit. Dia ada tantangan. Autograf. Kalau beli di Shopee tu, tak ada autograf lah. Sign sendirilah. Macam tu lah. Tapi tu pula nak beli dengan saya boleh, nak beli kat Shopee pun boleh. Okay. Cuma kat saya dia ada kos post lah. Kalau Shopee tu dia dah kadang-kadang dia dah absorb sekali kos post tu kan. Tapi kalau saya ada kos post dah mahal sikit lah berbanding kat Shopee kan. Macam tu. Terpulang insyaAllah mana-mana boleh. Final insyaAllah nanti apa-apa PM saya boleh. Nak beli dengan Ustaz boleh. Kak Rosna, dia kata kalau Rosdi bukan Rosdi ada makna tak? Rosdi tak ada makna. Rosdi tak ada makna. Rusdi ada. Rusdi kecerdikanku, petunjukku, itu Rusdi. Kalau Rosdi, dia Rosindal. Dia tak ada. Yang ada Roshindal. Rusdi. InsyaAllah tak nama Rusdi lah insyaAllah. Izan Jamaluddin, Alhamdulillah dah ada buku ni. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pentingnya kena baca habis InsyaAllah kita khatamkan untuk buku ni. Boleh tunjuk kulit kitab kat sini tak supaya tak silap beli? Siap. InsyaAllah nanti saya tunjukkan. Okay. Cuma yang saya bincang yang ni tak ada. Ni yang sekarang saya sedang paparkan di ini buku saya. Biografi Agung Rasulullah SAW. Ini nama saya penulis. Rusdi Ramli Al-Jauhari. Bonus dia poster salah sila Nabi SAW. Nanti kita akan bincang. Di mushaf akhir belakang tu, dia ada poster. Nanti kita jumpalah Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, tu warna purple. Okay, sama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luy bin Walid bin Fakhir bin Malik An-Nadar Al-Kinana Huzaimah Mudrika tu. Okay, lepas tu kita bincang pula nanti sampai ke Adnan. Adnan warna hijau tu. Jadi Adnan sampai atas tu dia terus jumpa dengan Nabi Ismail AS. Dia jumpa Nabi Ismail AS. Dia bincang insyaAllah.
Kalau ada buku ni boleh buka surat yang akhir lagi, page yang terakhir sekali. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Dah ada yang ni tapi tak boleh baca lagi. Okey, tak apa. Bapa saudara atau Rasulullah tak masuk Ahlul Fatrah ke? Okey, kita akan bincang insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebenarnya di Mekah ada agama yang telah dianuti ataupun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu agama Hanif. Agama Hanif. Jadi disebut Hanifan Muslimah. Jadi agama Hanif pun agama Islam. Agama Hanif pun agama Islam. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, agama Hanif, agama Islam. Kalau kita nak kata dia masuk dalam Ahlul Fitrah ya, dia agama Islam. Okey. Jadi agama yang besar di Mekah adalah selain daripada agama penyembahan berhala itu, kemudian kalau Majusi dia lebih berada di wilayah Syam. Kalau agama Yahudi lebih di Madinah, okey, lebih di Madinah. Ada sikit agama Nasrani juga di Madinah. Tapi di Mekah dia agama penyembahan berhala dan kemudian agama Islam ataupun agama Hanif, agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi keturunan Nabi SAW semua beragama Hanif. Semua beragama Hanif. Sebab itu Allah jaga keturunan Nabi SAW. Nabi bukan lahir daripada keturunan yang berzina. Maksudnya bukan lahir daripada keturunan yang tidak terhasil daripada persetubuhan yang persetubuhan yang diharamkan oleh Allah SWT. Bukan. Semua keturunan Nabi jaga daripada Nabi sampai Nabi Adam AS. Okay. Allah jaga keturunan Nabi SAW. Okay. Itu dia sebut tentang tu. Jadi Abdullah, kenapa dinamakan sebagai Abdullah? Okay. Abdullah ini adalah menjadi bukti keimanan ayah baginda SAW kepada Allah. Bukti bahawa Abdullah tidak pernah menyembah berhala sebagaimana dakwaan sebahagian pihak. Sebahagian pihak ni maksudnya mengatakan bahawa Abdullah ni tak Islam lah, sebab Islam datang selepas Nabi SAW diutus jadi Rasul ketika Nabi SAW umur 40 tahun. Jadi keturunan Nabi, Abdul Muttalib semua yang atas tu tak Islam lah. Okay. Kalau kita bincang tentang tak Islam, ya tak Islam, tapi dia adalah beragama Hanif. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, Hanifan Muslimah. Agama Hanif tu adalah agama Islam. Ya, agama Islam, Hanif tu adalah agama Islam. Okay. Jadi siapa yang beragama Hanif, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Okay. Kemudian ni yang menarik yang kita bincang. Bin Abdul Muttalib. Rupanya Abdul Muttalib ni bukan nama sebenar dia. Itu dalam kitab Al-Barzanji, rawi yang kedua tu. Kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Nama betul dia adalah Syaibatul Hamdi. Apa maksud Syaibah? Syaibah ni uban. Uban. Hamdi yang terpuji. Jadi uban yang terpuji. Kenapa? Menurut riwayat bahawa atuk Nabi SAW ini, Abdul Muttalib ini lahir dengan setumpuk uban di kepalanya. Mana ada bayi beruban? Orang tua beruban tu normal lah kan. Jadi oleh kerana Allahumma salli ala Muhammad ada tumpuk uban di kepala Abdul Muttalib ni, jadi atuknya Hashim ni memberikan nama dia dengan nama Syaibah. Oleh kerana uban ni istimewa sangat. Sebab lahir, dia daripada bayi yang baru lahir. Jadi namakan sebagai Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Itu ya. Selain daripada itu, para ulama juga ada berpendapat. Ni saya buat nota kaki ni. Nanti insyaAllah kalau dah siap buku ni, nanti nota kaki ni letak kat bawah ataupun letak kat tepi ni. Ada ruangan satu tepi kotak kecil supaya boleh fokus kepada ni. Okey. Selain itu ada juga berpendapat bahawa ia merupakan doa kepada anaknya agar lebih matang berbanding manusia-manusia lain. Sebab itu untuk orang yang ilmunya tinggi, kalau setakat ustaz ni tak tinggi, ilmu yang tinggi dipanggil syekh. Sebab itu ulama-ulama Azhar dipanggil Syekhul Azhar. Masyayikh Al-Azhar. Maksudnya Syekh Azhar. Lepas tu kalau orang yang tinggi macam almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama dia adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh tu, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh tu adalah
Syaikhun maksudnya orang tua. Syuyuh ni orang tua. Jadi disebut syaikh ni maksudnya adalah bukan tua umurnya tetapi tua ilmunya. Ilmunya melepasi ataupun menandingi umurnya. Muda je dia tapi gelaran syaikh tu dapat pada dia sebab ilmunya dah tinggi sangat. Sebab tu dia panggil syaikh. Okay. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gelaran syaibah ni maksudnya orang tua, uban, syaikh ni doa supaya anak dia ni, anak Hashim ni iaitu Abdul Muttalib atuk Nabi SAW dia matang berbanding orang-orang lain. Okey, Syaibatul Hamdi juga. Farhana, anak kedua saya lahir dengan satu uban. Dah cabut pun tetap tumbuh pada tempat yang sama. Boleh nama letak nama letak nama Syaibatul Hamdi. Letak nama Syaibatul Hamdi. Ada uban dia nampak ini kan. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga simbol ketinggian akhlak dan perilaku-perilaku yang luhur lagi terpuji. Gelaran Syaibah tu adalah gelaran yang menunjukkan simbol ketinggian akhlak. Dia digelarkan Abdul Muttalib kerana apa? Kerana bila ayahnya meninggal dunia namanya Hashim. Hashim pun nama sebenarnya Amru. Nanti kita akan bincang kenapa namanya Hashim. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Hashim meninggal dunia, moyang Nabi SAW meninggal dunia. Jadi yang Abdul Muttalib ataupun Syaibah ni, Syaibatul Hamdi ni dipelihara oleh pakciknya adik-beradik dengan Hashim, namanya Al-Muttalib. Ni Al-Muttalib. Itu nama gelaran dia. Dan gelaran dia adalah Al-Fayyad. Fa ya alif dot. Al-Fayyad. Fayyad ni kalau banjir faidun. Fayyadat juga. Tapi kalau orang fayyad ada tasydid atas ya alif dot ni maksudnya orang yang dermawan, melimpah-limpah ruah dia punya dermawan dia. Okey, limpah-limpah ruah dermawan dia. Kak Ros, kita dalam muka surat, sekejap. Saya tak pakai buku biografi ni nota tambahan. Muka surat 1. Surat 1. Bab pertama, keturunan Nabi SAW. Okay, insyaAllah. Okey. Mana tadi kita? Okey. Bila Hashim meninggal dunia, dia dipelihara oleh pakcik namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib. Okey. Atau penggelarannya Al-Fayyad. Al-Fayyad ni maksudnya yang dermawan. Melimpah-limpah ruah dia punya dermawan dia. Dipanggil Fayyad. Dan Fayyad ni ataupun Al-Muttalib ni dia adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji yang datang ke bumi Mekah ketika itu. Jadi dia beri makan jemaah haji, berapa banyak duit nak pakai kan. Berapa banyak kos nak sediakan makanan kepada jemaah haji. Jadi dia digelarkan sebagai Fayyad. Okay. Bila dia ni dibawa balik oleh pakcik dia, pakcik dia Al-Muttalib, dinaikkan atas unta, duduk belakang dengan Al-Muttalib. Jadi sampai ke kota Mekah ni ataupun dibawa ke tempat Al-Muttalib ni. Kawan-kawan Al-Muttalib ni orang-orang kaya ni juga dia kata, Muttalib baru beri hamba. Nampak ada budak belakang kata, baru beli budak, baru beli hamba. Lepas tu dia panggil Syaibah ni, dia panggil Abdul Muttalib, mari sini. Abdul Muttalib, mari sini. Maksudnya hamba kepada Al-Muttalib. Hamba kepada pakcik dia lah. Abdul Muttalib, ta'al. Hamba Muttalib, mari sini. Kan? Jadi lekat gelaran tu dengan Abdul Muttalib, hamba kepada pakciknya namanya Muttalib. Sedangkan nama betul dia dalam surat beranak adalah dalam surat beranak adalah Syaibatul Hamdi. Tak ada surat beranak lah kan. Dulu mana ada surat beranak. Macam tu lah umpamanya kan. Jadi nama atuk Nabi SAW yang diberikan oleh bapanya Hashim adalah Syaibatul Hamdi. Oleh kerana dia dipelihara oleh pakciknya nama Al-Muttalib dan orang menyangka Al-Muttalib itu pakciknya baru membeli hamba. Jadi dipanggil Syaibah itu dengan panggilan Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Itu sejarah dia. Okey.
sejarah nama Abdul Muttalib. Nama betul dia Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Okey, jom kita terus masuk kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Okay. Hashim nama betulnya Amru. Amru ni yang mengimarahkan, yang memeriahkan Amru. Okay, Ain bukan Amru. Kalau alif Amru maksudnya perintah. Dia Amru. Sama lah dengan nama Ammar, alif mim, Ain mim alif ra, Ammar. Nama anak saya Ammar, Ahmad Ammar. Okay. Tak letak nama Muhammad. Sebab Ahmad juga lahir daripada kalimah Hamdu, Muhammad ya. Nama Ahmad ni nama Nabi dalam kitab Injil dan Taurat. Jadi Ahmad. Okay. Itu dalam surah As-Saff ayat 6 kan. Kata Nabi Isa, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Nabi selepasku namanya Ahmad. Nama Nabi Muhammad dalam kitab Injil adalah Ahmad. Okay. Jadi bila Nabi lahir, diberikan nama Muhammad daripada kalimah Hamdu juga. Daripada kalimah Hamdu juga. Okay. Jadi Ammar maksudnya. Omar. Sama Jadi nama dia Amru. Kenapa dia digelarkan Hashim? Hashim ni bermaksud orang yang mengoyak-ngoyakkan roti ataupun orang yang memecah-mecahkan roti untuk dimasukkan dalam kuah untuk membanyakkan makanan, dan makanan itu disediakan kepada para jemaah haji yang datang ke kota Mekah ketika itu. Jadi rupanya Al-Muttalib pakcik kepada Syaibah tadi tu, moyang saudara Nabi SAW. Okey, dia tu menyambung hikmat ataupun kerja abang dia lah, Hashim, kerja abang dia Hashim. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dinamakan dia dengan Hashim kerana dia memecah-mecahkan roti untuk masukkan dalam kuah bagi membanyakkan makanan. Dia sering memecah-mecahkan roti untuk dimasukkan dalam kuah, iaitu bubur. Bubur ni disebut dalam bahasa Arab dipanggil tharid. Tarayadan, tharid. Okay. Untuk membanyakkan makanan. Dan perbuatan memecahkan roti di sinilah dia digelarkan dengan nama Hashim. Dia dengan Hashim. Hashim ni berasal dari kalimah Hashama. Ha simpul, shim mim. Hashama maksudnya telah memecahkan. Telah mengoyak-ngoyakkan roti itu Hashama. Okey, jadi orang yang mengoyak-ngoyakkan roti, yang mencari-cari roti ni dipanggil Hashim. Nama betul dia Amru. Nama betul dia Amru. Jadi Hashim ni adalah gelaran dia. Itu sejarah kisah nama tu insya-Allah. Kemudian nama bin Abdul Manaf atau nama sebenarnya Mughirah, yang membawa maksud keluhuran yang dicitrakan kepadanya kerana kemuliaan nasabnya. Jadi Abdul Manaf nama sebenarnya Mughirah. Mughirah ni antara penduduk asal Mekah, penduduk asal Mekah. Kira orang yang paling lama mendiami Mekah, awal-awal dulu mendiami Mekah, yang paling lama yang hidup ketika itu adalah Mughirah. Sebab itu kadang-kadang semua orang nak tak nama Mughirah, Al-Mughiri. Jadi yang nasab keturunannya dicitrakan kepadanya kerana kemuliaan nasabnya. Jadi kalau tak ada nama sebenar macam ni, saya tak dapat kongsi lah kat sini apa nota kakinya. Ini berdasarkan kajian. Kalau tak ada kajian tu saya tak buat apa lah. Saya pun tak tahu kenapa nama asal usulnya Hashim. Kenapa asal usul nama Syaibatul Hamdi jadi Abdul Muttalib, kan? Itu semua bukan saya yang kaji. Itu semua ulama-ulama dulu yang kaji. Jadi saya ni Allah terbatas sangat ilmunya. Jadi kalau ulama-ulama dulu kata ni kami tak menjumpai apa-apa pun kenapa namanya Abdul Manaf atau nama sebenar dia adalah Mughirah. Jadi saya pun tak boleh bawakan lah kepada akak-akak semua. Macam tu insya-Allah. Bukan boleh saya reka-reka, oh Mughirah ni tengok dalam kamus maksud dia apa. Oh ni tak boleh. Itu dia ada sandaran dia. Okey, insya-Allah. Kepada bin Qusay atau nama sebenarnya Mujammi'. Mujammi' ni orang yang menghimpunkan maksud dia. Qusay bermaksud adalah orang yang pergi mengembara jauh. Okey. Disebut Qusay kerana jauhnya dia pergi sampai ke negeri Quda'ah. Quda'ah ni sampai ke, kalau kita ni sampai wilayah Eropah lah dia pergi sampai wilayah Eropah. Tapi time tu tak adalah wilayah Eropah lagi. Tapi dia jauh. Okey.
negeri Qudaa yang jauh. Ketika tu tak ada transport macam sekarang. Adalah transport unta yang jalannya pun perlahan, kuda pun laju tapi taklah selaju kenderaan sekarang kan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya ke tanah suci haram Mekah dan dia terhormat. Lalu dia memeliharanya dengan satu pemeliharaan yang tinggi. Jadi Qusay ni orang yang pada zaman itu yang merantau jauh dah. Dah jauh belah gitu tempat. Jadi bila dia balik semula ke Mekah, orang hormat dia. Sebab ramai-ramai manusia yang hidup pada zaman tu, dia lah yang sampai ke negeri yang jauh tu. Jadi dinamakan dia Qusay, itu gelaran dia. Nama betul dia Mujammi'. Tapi digelarkan dia Qusay sebab penghormatan kepada dia pernah berjalan jauh. Pernah berjalan jauh. Itu disebut tentang nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Qusay. Okay. Kemudian bin Kilab ataupun nama sebenarnya Hakim. Okay. Dan setengah riwayat namanya Urwah. Okay. Dipanggil Kilab. Kilab ni adalah plural kepada kalbun. Kalbun ni anjing. Okay. Jadi kilab ni plural kepada anjing. Okay. Tapi bukan anjing yang ni, bukan anjing yang seperti apa ni, anjing gelandangan, anjing liar ni, tak. Dia dinisbahkan dengan anjing buruan. Itu orang Islam ni boleh bela anjing hanya beberapa sebab. Yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan kepada orang buta. Jadi anjing tu boleh dipelihara. Kemudian yang kedua, anjing untuk menjaga tanaman dan ternakan. Jaga rumah tak boleh. Jaga ternakan dan tanaman. Yang ketiga adalah anjing dibuat berburu. Anjing yang dibawa berburu. Sebab itu dalam Quran disebut kalau anjing ni ambil makan tapi bukan dia makan pun datang tu, sah lagi untuk kita makan daripada buruan daripada anjing yang membawa tu kan. Jadi anjing yang berburu tu, anjing yang menangkap, tu kita boleh makan kan. Okey, sebab itu anjing ni anjing-anjing yang terlatih, anjing-anjing yang bijak, anjing-anjing yang taat, anjing-anjing yang dengar kata tuan dia. Kalau tak ialah macam tuan dia mungkin tembak burung, lepas tu jatuh burung tu. Kalau dia tak taat, dia dah belasah dah sorang-sorang kat situ, tunggu-tunggu balik, tak balik. Mana anjing tak balik-balik ni? Rupanya dia dah belasah dah burung yang kita tembak tadi kan. Jadi anjing tu, anjing tak boleh pakai lah. Ni anjing berburu, anjing yang bijak, anjing yang taat daripada tuannya, anjing yang pangkas berburu, anjing yang hebat berburu. Okay. Jadi dinisbahkan kepada nama Hakim ataupun Urwah itu dengan Kilab sebab dia adalah manusia yang suka berburu dan hebat dalam ilmu berburu. Hebat dalam ilmu berburu. Sebab itu namanya Kilab. Kilab ni gelaran dia. Nama betul dia adalah Hakim, ada riwayat kata Urwah. Dia sebut tentang tu. Puan Nazrina, kita daripada buku biografi ni musulat pertama. Okay, tapi saya tak masukkan yang ni, nota-nota ni dalam buku ni. Kalau masuk, jadi tebal sangat pula kan. Ni buku ni adalah hasil terjemahan daripada kitab Al-Barzanji yang 18 rawi tu. Kemudian Allahumma SWT, saya ubah konsep dia kepada buku sirah. Buku sirah. Itu kalau kakak semua perasan, nampak tajuk atas tu, syair sirah buatmu ya Rasulullah. Ini nama tajuk buku yang saya akan buat lah. Syair sirah. Sebab yang abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah mustadirra fa'iral barakati ala ma ana lahu wa awla. Itu syair-syair yang telah dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi syair tu rupanya dalam dia adalah Allahumma SWT sirah-sirah perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi sebab itu dinamakan syair sirah. Syair sirah buatmu ya Rasulullah. Okay? Maaf Ustaz. Ya. Saja. Tak ada. Maknanya yang dekat slide ni Ustaz belum print jadi buku lah ya? Belum. Nanti dalam bentuk words lagi ni. Sebab saya ada kitab Ustaz yang biografi tu. Dah lama saya beri 2012 ya. Saya lega dapat berguru dengan Ustaz. Sebabnya kita tengok pada para sahabat dengan para isteri semua, sahabiah yang perempuan pun ada Ustaz buat short form yang ni kan.
dalam kitab ni. Cuma yang awal salah silah ni tak ada, saya cakap. Salah sila tak ada, salah sila pendek je. Okey. Salah sila. Nanti Ustaz akan print ke macam mana? InsyaAllah doakan saya. Tolong Ustaz print, saya nak, sebab saya sangat guna rujukan buku Ustaz ni. Bersyukur sangat dapat berguru dengan Ustaz. Ya, Masya Allah. Kalau ada kesalahan tolong tegur saya ya. InsyaAllah. So far Alhamdulillah, tapi ada a few tempat para isteri nanti saya ada soalan. Tak apa, kita berjalan dulu Ustaz, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, terus Okey, ini disebut tentang tu. Bin Murrah atau nama sebenarnya adalah Khanzalah dan juga sebagai Alqamah. Okey. Bin Ka'ab, jadi tak ada rujukan lah kenapa namanya Ka'ab. Okay. Bin Lu'ai ada, dinamakan dia Lu'ai yang bermaksud lembu jantan yang muda. Maksudnya juga membawa kepada ketenangan yang penuh dengan kelembutan. Bin Ghalib, bin Fikhir. Okay. Nama Fikhir ini adalah nama sebenarnya Quraisy. Dia kepadanya dinasabkan suku Quraisy ataupun keturunan kabilah Quraisy ni. Okay. Bangsa Quraisy sebelum ini digelarkan sebagai kabilah Kinaniyah. Itu dalam bahasa Zanji pun ada Kinaniyah, kan? Okay. Sebagaimana pendapat ramai orang. Quraisy ada yang berpendapat dia berasal daripada nama ikan yang besar, ikan jerung, ikan yu. Ikan jerung, ikan yu dalam bahasa Arab dipanggil Quraisy. Okay. Jadi kerana Fikhir telah menyelamatkan kaumnya daripada ikan yu, lalu dia digelarkan sebagai gelaran Quraisy. Namanya Fikhir tapi gelarannya adalah Quraisy. Okay. Ada juga berpendapat bahawa Quraisy bermaksud penakluk di zamannya, iaitu kaum Quraisy yang menguasai perniagaan ke Yaman dan ke Syam. Jadi dalam ekonomi, dalam ni dipanggil dia sebagai Quraisy, maksudnya jerung. Kalau kita katakan isu rasuah kan, yang kena tangkap semua adalah ikan bilis, jerung-jerung tak kena tangkap. Maksudnya yang monopoli ekonomi kita panggil jerung kan, jerung-jerung. Okay. Jadi Allahumma salli sama juga dengan keturunan Nabi SAW yang namanya Fikhir ni, kenapa dia digelarkan sebagai Quraisy, dan daripada nama dia lah nasab keturunan Quraisy tu. Sebab Quraisy ni adalah bangsa yang menguasai perniagaan timur, utara dan selatan, iaitu Syam dan Yaman. Syam dan Yaman. Okey, yang Allah sebut dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy, kemudahan kepada bangsa Quraisy. Ila fihim, dengan kemudahan itu rihlatash syita'i was-sayf, mereka boleh bermusafir, berniaga pada musim sejuk dan musim panas, kan? Musim sejuk dia ke Yaman, ke Yaman. Okey. Sebab Yaman panas, jadi dia sejuk, dia dapat ke Yaman. Okay. Jadi dia dapat berniaga dengan amanah kat Yaman. Tapi bila musim panas dia akan naik ke Syam. Syam ni negara sejuk. Jadi tapi taklah sejuk salji, kan? Kalau kita pergi sekarang ni musim panas di wilayah Syam, di Turki ke, di mana ke semua kan, di ni Palestin ke, dia 21 tu kan nyaman kan. Kalau dia pergi musim sejuk ke Syam, salji beku. Kan? Ini mungkin tak selesa. Lepas tu Yaman pula dia panas. Yaman ni negara panas. Okay? Dia dekat dengan Khatul Istiwa. Jadi sampai 45 darjah Celsius kepanasannya. Jadi musim sejuk dia akan turun ke Allah SWT, ke Yaman. Sebab Yaman ni kalau musim sejuk dia tak sejuk sampai ada salji, dia sejuk dalam 16. Jadi nyaman juga. Sebab itu dia menguasai perniagaan Allahumma salli Syam dan Yaman. Dan bangsa ini dipanggil bangsa Quraisy, bangsa yang memonopoli ikan yu, bangsa yang memonopoli semua perniagaan Syam dan Yaman. Itulah asal usul nama nasab keturunan Nabi, iaitu Quraisy. Nabi ini daripada bangsa Quraisy. Quraisy ni dia ambil daripada nama atuk Nabi yang namanya Fikhir. Nama Fikhir ni gelarannya adalah Quraisy. Sebab pertama dia telah menyelamatkan kaum dia daripada dimakan oleh ikan yu yang digelarkan sebagai Quraisy. Itu digelarkan Fikhir dengan Quraisy. Yang kedua, orang menamakan Fikhir ni dengan Quraisy sebab dia yang menguasai perniagaan ke Syam dan Yaman, dan dia digelarkan Quraisy sebab umpama macam
jerung-jerung yang memonopoli perniagaan ketika itu. Alhamdulillah, saya rasa cukup sekadar tu dulu perbincangan kita untuk hari ini. Kita baru masuk tentang fihir, kita belum masuk lagi sambungan kepada dalam surat 1 ni, iaitu sampai Adnan. Okay. Ada sikitlah sampai Adnan, lepas tu ada perbahasan tentang Adnan siapa. Okay. Ilyas, kenapa nama dia Ilyas, apa maksud Ilyas, kenapa Adnan. Okay. Kemudian para ulama bersepakat nama-nama dalam nasab keturunan Nabi SAW adalah sehingga ke Adnan adalah sahih. Maksudnya nama tu tepat, betul. Tapi selepas daripada Adnan, mungkin ada yang tercecer namanya ataupun bukan nama dia yang sebenar. Okay. Tapi semua para ulama bersetuju bahawa Adnan ini nasab keturunan sampai kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Okay. Nanti kita bincang tentang ni nasab yang sampai kepada Nabi Ismail. Okay. Ini menarik ni. Ada satu riwayat kata, aku daripada 2 orang yang disembelih. Kata Nabi SAW, aku ni daripada keturunan 2 orang yang disembelih. Iaitu satu Nabi Ismail kan, nak disembelih oleh ayahnya, perintah daripada Allah SWT. Yang kedua, bapa dia pernah dulu nak disembelih oleh ayahnya dalam peristiwa penggalian semula telaga Zamzam di Mekah. Nanti kita akan bincang secara detail tu insya-Allah untuk kita lebih menjiwai, lebih mendalami. Istimewanya kita hari ni ialah orang yang luar tak dapat apa yang kita dapat hari ni. Saya pun alhamdulillah, bukanlah saya cakap saya hebat, tapi Allah berikan saya rezeki, Allah berikan saya cakap kekuatan akal tu tak adalah macam contohnya Allah beri saya ilham ke, hebat sangat ilham. Allah bantu saya lah, Allah bantu saya untuk mengkaji semua ni sebab untuk semualah biar umat Nabi Muhammad ni tahu dan akan timbul rasa kecintaan yang mendalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan tak tertinggal kelas-kelas akan datang. Amin ya rabbal alamin. Recording ni boleh tengok baliklah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih atas semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz nak buka 1 atau 2 soalan kalau ada yang ingin nak bertanya? Mungkin lah. Okey, kalau ada yang nak bertanya, silakan, mungkin kita buka 1 atau 2 soalan untuk pagi ni. Nampaknya semua dah senyap tu. Minta izin ada. benda. Okey. Saya tak ada soalan sebenarnya, tapi saya nak bagi tahu pada sahabat yang belum ada kitab ni. Saya bukan promote ustaz, tapi tolong dapatkan. Kenapa? Sebab saya beli dah 10 tahun. Alhamdulillah Allah rezekikan dapat berguru dengan ustaz. Bahan bacaan yang sangat mudah baca, selesa mata, ambil nota-nota. Ustaz memang bagi main point. Sebabnya bila saya pergi kuliah atau saya dengar melalui penceritaan kuliah berkitab ataupun YouTube sendiri pun, nota yang Ustaz bagi ni sangat boleh mencetuskan kita nak mencari lagi cerita tu. InsyaAllah. Sangat bagus. Dan saya guna juga untuk kelas tadabbur saya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dayang, mungkin ada soalan dah kat tangan tu. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, saya merujuk pada apa yang Ustaz katakan tadi untuk memanggil seseorang tu dengan nama yang telah diberikan. Okey, persoalan saya, bagaimana pula dengan contoh dalam keluarga, kadang ada yang manggil, instead of memanggil nama anak tu dengan nama yang telah diberikan, tapi dipanggil dengan nama Acik, dengan Kak Long, atau begitu juga dengan sahabat atau kawan-kawan. Kan sekarang ni banyak dengan gunakan nickname. Adakah maksud yang nama tu akan nama yang telah diberikan tu kita tak gunakan? Jadi bagaimana pandangan Ustaz? Boleh sebenarnya panggilan tu. Macam Nabi SAW panggil Abu Hurairah, bapa anak kucing tadi kan. Nabi juga pernah panggil Anas bin Malik dengan panggilan, yang punya 2 cuping telinga, mari sekejap. Ya Dzal Uznain, ni disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya Dzal Uznain, yang punya 2 cuping telinga, mari sekejap. Rupanya itu cara Nabi bergurau. Satu. Para ulama kaji, ini bukan gurau biasa ni. Rupanya dalam gurau tu ada doa. Yang mempunyai 2 cuping telinga ni, ada ulama kata 2. Pertama, itu doa Nabi kepada Anas bin Malik.
dengan sebab panggilan ya Dzal Uznaini, wahai mempunyai 2 cuping telinga. Okey. Menjadikan Anas orang yang paling tajam pendengaran. Kalau sahabat-sahabat lain kena ulang 2-3 kali, ya. Tapi kalau Anas sekali cukup, dia terus hafal apa yang Nabi sebut, ya, tanpa tertinggal walaupun satu huruf, ya, disebut tentang tu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi panggil ya Dzal Uznain sebab Nabi kenal Anas ni. Anas ni memang Allah tajamnya pendengaran dia. Jadi Nabi panggil, sini yang punya 2 cuping telinga. Maksudnya sini yang kuat pendengaran, sini. Nabi panggil tu. Jadi kita boleh panggil Allahumma salli orang dengan gelaran-gelaran yang syaratnya mestilah panggilan tu baiklah. Jangan orang tu telinga dia kembang sikit, pang sini kat bang. Rupanya singkatan daripada capang. Hina telinga dia yang kembang, panggil capang. Pang, ini capang. Kejap pang, Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jangan panggilan ma'aikan tu. Panggilan ma'aikan. Nama orang tu tak ada langsung perkataan Roy. Roy, kejap Roy. Apa pasal kau panggil aku Boroy? Kau panggil aku Roy? Dia kata tak, Roy tu singkatan kepada Boroy. Jadi itu panggilan yang mengaitkan, dia tak boleh lah. Jadi kalau kita nak panggil anak kita, dah panggil Along, mari Long. Boleh. Angah, mari Angah. Adik. Tapi mungkin sesekali kalau kita nak panggil dengan yang doa. Nama dia contohnya Ahmad. Ahmad, mari kejap Ahmad. Anak ibu Ahmad. Kan sedap. Panggilan pun manja, anak kita pun rasa. Sebab nama tu ada doa. Sebab itu nama Abdul Muttalib, atau Nabi berikan nama kepada Nabi SAW dengan Muhammad sebab dia nak orang selalu doa. Panggil Muhammad kan. Jadi yang sentiasa dipuji, yang banyak terpuji. Nabi dapat doa tu. Jadi nama kita ni kalau boleh nama yang ada makna supaya orang panggil kita ada doa di sebalik nama tersebut. InsyaAllah. Allah. Budak sekarang panggil macam-macam, ya Allah, kan. Nama gelaran sekolah ni itulah. Kena ingatkan. Lagi zaman saya sekolah dulu, ingat tak? Panggil nama bapa. Macam saya Rusdi bin Ramli kan. Ramli, kejap. Kau panggil bapa aku kan. Memang gelaran macam tu. Kita pun balas nama bapa dia Yahya contoh. Yahya, sini Yahya. Yahya. Panggil Yahya. Okey. Panggil. Kali ada satu hari tu, kawan saya telefon rumah. Assalamualaikum pakcik, Ramli ada? Kata bapak saya, ni Ramli yang tengah bercakap ni. Oh, minta maaf pakcik, Rusdi ada, Rusdi. Dia dah panggil Ramli, bapak saya Ramli yang sambut kan. Ni lah Ramli. Kan dia kadang-kadang satu panggil nama bapak dulu. Tak apalah kalau nama bapak bagus kan. Tapi janganlah panggilan yang mengaitkan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya rasa itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Mungkin Ustaz pun ada urusan lain untuk diuruskan. Jadi Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari yang syarah tentang daripada buku biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ustaz sendiri. Alhamdulillah kita rasa bersyukur dapat bersama dengan penulis buku itu untuk syarah buku ataupun yang kita akan belajar. Mudah-mudahan timbul rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah SAW adalah contoh serta ikutan kita dan membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah. Jadi hari ini baru kita mula di muka surat 1, itu keturunan Nabi Muhammad SAW pun belum habis lagi. Kita akan sambung dengan nama dan gelaran Rasulullah. Jadi masih ada masa seminggu untuk rakan-rakan nak berhubung dengan Ustaz untuk dapatkan buku, ataupun boleh dapatkan sendiri melalui Shopee dan sebagainya. Jadi terpulanglah pada para jemaah cara-cara untuk mendapatkan buku. Dengan adanya buku, lebih mudah untuk kita mentelaah selepas kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman dan juga kepada para sahabat